Dalam Tirmizi kita dah baca, Abu Daud pun dah kita baca. Semua malam ini kita akan baca hadis-hadis yang berkaitan dengan mashu 'alal khuffain ini di dalam riwayat Muslim. Khuf ni macam ni, dulu pernah kita tunjuk dia stocking tapi dibuat daripada kulit. Ini khuf dia ni. Bila syarat nak siapa atas khuf ni, maknanya kita ambil semayang dulu. Lepas ambil semayang, kita pakai lah macam biasa. Ini bagi pelajar yang dulu tak ikut, tak sempat nak ikut pengajian Tirmizi dan juga Abu Daud. Kita pakai, lepas ambil semayang kita pakai. Setelah tu batal, tak lama tu batal. Kita ambil semayang kali kedua, sampai kat kaki ni dia tak payah tanggal. Pakai sapu je. Kita sapu di atas. Sama ada daripada depan ni ke belakang, akan ke depan, tepi kanan tak kisah. Asalkan kita sapu. Ini dia panggil khuf. Okey, sila tak? حدثنا يحيى بن يحيى التميمي واسحاق بن ابراهيم وابراهيم عن ابي معاويه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه وكاع واللفظ ليحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش ابراهيم بن سليمان قال بال جرير ثم توضا ومسح على خفيه وقيل تفعل هذا فقال نعم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توضا ومسح على خفيه. Okey. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi dia meletakkan kaedah di antara ciri ahli sunnah wal jamaah ni dia ada 3 dia kata yang besar. Pertamanya dia kata menghormati syaikhain ni, maknanya Abu Bakar dan Umar. Kalau tolak 2 syekh ini, maka dia adalah Rafidah, orang yang melampau terhadap membenci sahabat. Yang keduanya mashu 'alal khuffain, boleh terima sapu di atas khuf. Kerana Syiah dia tidak terima hadis-hadis riwayat yang menceritakan tentang sapu di atas 2 khuf, dia tak terima. Sebab tu dia kaedah ni yang diletak oleh Abu Hanifah ni, mereka tidak dianggap ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ikut sunnah Nabi, wal jamaah satu kumpulan yang ikut sunnah Nabi. Jadi kita terima Abu Bakar, Umar dan juga sapu di atas 2 khuf. Imam Muslim dengan sanad yang disebutkan tadi, daripada Ibrahim, daripada Hammam, dia kata bala jarirun, telah buang air kecil oleh Jarir, kemudian dia berwuduk. Selepas itu dia menyapu di atas 2 khuf. Lalu orang ditanya kepada dia, kamu buat begini, maknanya tak basuh kaki ke? Pakai sapu je di atas. Dia tanya, pakai sapu je, aku sapu je. Kerana aku melihat Rasulullah SAW berwuduk dan dia menyapu di atas 2 khuf. Dia tengok Nabi buat macam tu. Jadi sebab apa sahabat lain tanya? Sahabat yang tanya itu dia tak nampak tentang hadis yang sapu di atas 2 khuf. Bila dia tengok perbuatan Jarir ini, dia tanya, dia nampak suatu pelik lah. Sepatutnya basuh kaki, dalam Quran kata apa? Basuh. Tetapi dia sapu. Maknanya kalau tak pakai atas khuf memang suruh basuh. Tetapi bila pakai khuf, dia suruh sapu. Okey, terus. الأعمش قال إبراهيم كان يحدث هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول الماء. Amash kata, Ibrahim kata, mereka rasa hairan, iaitu sahabat-sahabat kepada Jarir, dengan hadis ini. Sebab apa rasa hairan, rasa pelik dengan hadis ini? Dengan hadis yang dibaca oleh Jarir dan dengan apa yang ditunjuk oleh Jarir. Apa maksud? Jarir sapu di atas 2 khuf kan? Sedangkan Islam Jarir selepas turunnya surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ayat 6 tu yang selalu kita baca kan? Cerita bila ambil sembahyang, dia suruh basuh kaki kan? Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ayat tu suruh bila ambil sembahyang basuh kaki. Ibrahim kata hadis ni pelik. Sebab Islamnya Jarir selepas turun ayat ini, ayat surah Maidah tadi ayat 6 tadi,
Maknanya hukum sapu di atas 2 khuf ini tidak dibatalkan oleh ayat. Ayat suruh basuh, ayat turun dulu. Bila ayat turun dulu suruh basuh, memanglah dalam keadaan biasa kena basuh kaki. Tetapi kalau pakai khuf, dia padan sapu. Ayat ini tidak menunjukkan bahawa hukum sapu atas 2 khuf ini batal. Sebab apa tak batal? Sebab ayat turun dulu. Maknanya hadis ni kemudian. Maknanya bukan ayat ini membatalkan hadis. Ayat turun dulu dan Islamnya jari selepas turunnya ayat ini. Selepas di Islam itulah yang dia menceritakan bolehnya sapu di atas 2 khuf. Maknanya hukum sapu di atas 2 khuf ini kekal sehingga sekarang. Tidak dibatalkan oleh mana-mana ayat. Kalau ambil sembahyang kena basuh kaki lah, tapi kalau pakai khuf padan memadai, pakai sapu saja. Okey, terus. حدثناه اسحاق بن ابراهيم وعلي بن الخشعم قال اخبرنا عيسى بن يونس وحدثناه محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان وحدثنا من بن الحارث التميمي اخبرنا ابن المصدر كلهم عن الاعمش في هذا الاسناد بمعنى حديث ابي معاويه غير ان في حديث عيسى وسفيان قال وكان اصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول الماء. Okey. Cuma di dalam hadis Isa tadi tak sama dengan Muawiyah punya riwayat. Tentang fakana ashabul Abdullah yu'jibuhum. Hadal hadis yang perkataan itu tak ada. Di anak Islam jari ba'da nuzulil Maidah. Di sudut matan hadis tentang jari kata dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapu di atas 2 khuf ini sama dengan riwayat Muawiyah dan juga Sufyan tadi. Okey, terus. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا ابو خيثمه عن الاعمش عن شقيق بن حذيفه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطه قوم فبال قائما فتنحيت فقال ادنوا فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضا فمسح على خفيه. Imam Muslim dengan sanadnya menyebut daripada Huzaifah. Huzaifah kata, aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhenti di suatu tempat ila subatata qaumin. Tempat subatata maknanya tempat buang sampah. Nabi dengan dengan Huzaifah tadi pergi berjalan sampai kepada tempat buang sampah yang dimiliki oleh sesatu kaum. Lepas tu apa dia? Huzaifah kata, fabala qa'iman. Ada ni yang 5 bising bawah ni. Kita baca je. Rasulullah sampai tempat buang sampah dia kencing berdiri. Kita dah baca dalam Abu Daud riwayat pun kita baca. Bila saya baca hadis ni ada orang kata, tengok Ustaz Al-Qarazi ni berani kata Rasulullah kencing berdiri. Memang ada hadis Rasulullah kencing berdiri. Tetapi maknanya tuan-tuan, ada sebablah ulama tafsir hadis ni. Sebahagian pendapat yang kata dia tak boleh nak duduk sebab dia sakit. Paksa dia kena berdiri. Pendapat yang kedua kata kalau dia duduk dia boleh terlentang balik. Dia kena berdiri. Pendapat yang ketiga kata takut air kencing tu dia murtad ni kembali kepada dia balik. 3 alasan yang disebut oleh ulama. Kencing berdiri memang hadis sahih Muslim dan juga Bukhari pun ada. Cuma ada alasan-alasan tertentu. Kalau saja-saja kencing berdiri hukumnya makruh. Rasulullah buat ini maka kerana ada alasan-alasan yang kita sebutkan tadi. Okey? Jadi Rasulullah kencing di dalam keadaan berdiri. Adapun di dalam riwayat yang lain, bila orang tanya Aisyah, siapa-siapa yang man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu wa ma bala illa qu'udan. Aisyah menafikan riwayat yang kata Rasulullah kencing berdiri. Bila dia ada dengar orang pernah sebut Rasulullah kencing berdiri, Aisyah kata jangan saya. Tidak, aku pernah melihat Nabi ni kencing berdiri. Dia tidak kencing melainkan duduk. Ini ulama-ulama ahli tafsir itu di depan Aisyah duduk di rumah. Bukan maknanya sepanjang hidup Rasulullah tu duduk di rumah hari-hari. Ketika dia keluar macam ni, dia pergi tempat sampah ni, Aisyah tak nampak ni. Jadi kalau orang jumpa riwayat Aisyah saja dia nafi hadis ni. Jadi
Jadi alhamdulillah Allah Taala bagi peluang kesempatan kepada kita belajar semua riwayat hadis, kita bergabung, kita campur dan kita buat kesimpulan. Aisyah kata tu betul juga ketika di rumah. Yang ni yang kata berdiri ni betul juga ketika di luar. Jadi ulama buat kesimpulan, kalau saja-saja nak duduk kita kencing dalam keadaan berdiri makruh, ditegah lah. Maknanya sudut adabnya dia kencing dalam keadaan duduk. Tapi kalau ada 3 alasan yang kita sebutkan tadi, diharuskan seseorang itu kencing di dalam keadaan berdiri. Lalu Huzaifah kata, fatanahaitu. Bila Rasulullah nak kencing ni dia jauh. Dia berundur ke belakang lari. Ikut Rasulullah malu. Biar Rasulullah qada hajat situ, buang air kecil, dia pun beredar, pergi jauh. Faqala udunuhu. Mari sini. Mari sini. Rasulullah kata kepada Huzaifah, fadanautu, aku pun pergi hampir kepada dia. Di sini juga para ulama menyebut supaya dia berdiri dekat dengan Rasulullah tu supaya orang tak nampak. Di depan tu ada sesuatu benda yang terhalang, di belakang ni orang tak nampak Rasulullah kecil. Maknanya dia sebagai pendinding untuk orang nampak Rasulullah. Rasulullah jaga. Tapi Abu Hurairah pun dia tak tengok Rasulullah kecil ni paling ke lain. Jadi orang nampak berdiri 2 orang ni tak kencing ni. Kalau seorang-seorang mungkin syak situ kencing. Jadi Rasulullah ni dipanggil Abu Hurairah untuk jadi pendinding dia. Abu Huzaifah jadi pendinding dia. Fakuntu, aku pun berdirilah inda aqibaihi, di sisi 2 tumiknya. Dia berdirilah di sisi berhampiran dengan tumik Rasulullah. Okey, selepas Rasulullah kencing, waktu dia berwuduk. Masa dia berwuduk itu famasa ala khuffaihi. Ketika nak basuh kaki, dia sapu di atas 2 khuf. Macam kita sebut tadi. Dalam riwayat yang lain lepas ni kita akan jumpa Rasulullah dah ambil semayang dah. Bila buang air kecil, salah satu perkara yang membatalkan wuduk kan. Jadi ambil semayang kali kedua, tak payah dah basuh kaki. Sebab dia dah pakai khuf, pakai sapu di atas sahaja. Okey, terus. كان أبو موسى يشدد في القول ويقول في قارو ويقول إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول خرضه بالمقارض. فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد. قال قد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحد الأخبار فانتبذت منه فأشار إلي فجئت وكنت عند عقلي حتى فرغ. Okey. Imam Muslim dengan sanadnya daripada Abu Wa'id, dia kata adalah Abu Musa Asy'ari, dia bersangkutan jaga berhubung dengan air kencing ni. Sehingga bila dia nak kencing takut percik pada dia balik, dia kencing dalam botol. Qarurah ni maknanya dia berkencing dalam botol. Kalau kencing dalam botol maknanya tak ada mercik dah kepada pakaian ataupun badan dia. Punya syadid, punya jaga-jaga, punya hati-hati sampai macam tu. Sebab air kencing manusia ni sepakat para ulama kata najis. Sebagaimana yang telah kita baca di dalam Sahih Bukhari kan, berhubung dengan masalah air kencing manusia. Walam yuzkar siwa baulin nas atau siwa bailil insan. Kalau air kencing daripada binatang yang halal dimakan itu ada khilaf, tetapi air kencing manusia tidak ada khilaf dalam semua mazhab. Sebab tu sahabat ini dia syadid. Dia takut kencing balik kena dia kencing dalam botol. Sebab najis, dia semayang, tak sah semayang. Dia sebab takut jaga nak ibadat sampai macam tu. Lalu dia kencing dalam botol. Lalu dia kata tadi, Abu Musa kata, sesungguhnya Bani Israel apabila mengena akan kulit mereka itu, idza kana asaba jilda ahadihim baulun, oleh air kencing. Bani Israel ini, kaum Nabi Musa, Nabi Isa, bila kena air kencing, qarazahu bil maqarid, mereka akan kikis kulit mereka dengan gunting. Jilda ahadihim, pendapat pertama, kulit mereka maknanya kulit badan kita. Kulit terkena air kencing ke, kaki ke, tangan ke, kikir dengan gunting. Pendapat yang kedua, bukan kulit badan, kulit binatang yang dijadikan pakaian. Hak tu pendapat lebih ramai.
Pendapat ramainya kata kulit tu maknanya kulit orang dulu kan dia pakai baju ke seluar kan daripada kulit binatang. Jadi kulit tu yang dikikis bila kena najis air kencing. Tidak dibasuh. Kikis. Basuh tak sah. Sebab itu syariat dulu berat. Selalu kita sebut datangnya syariat Nabi Muhammad ni nak buang. Susah tu. Yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya ummiya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yada'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ayat tu kata apa? Dia kata orang-orang yang beriman kepada Nabi di akhir zaman ni, orang Yahudi, Nasrani yang beriman. Ada tak beriman kan? Minhumul mu'minuna, Allah Ta'ala kata dalam surah Ali Imran, wa aktsaruhumul fasiqun. Ramainya kafir lah Yahudi ni, dia kekal dengan kafir dia. Ada arti ikhlas ni, betul nak cari kebenaran ni, segelintir daripada Yahudi dan Nasrani ni dia mau masuk Islam. Hak ni Allah Taala kata ni. Bila tunggu-tunggu sebab yajidunahu maktuban indahu. Mereka dapati nama Nabi ini ada dalam Taurat, ada di dalam Injil. Jadi sifat Nabi, ajarannya yang dibawa oleh Nabi akhir zaman ini ummi, dia kata menghalalkan perkara yang halal, yang baik-baik. Sebab orang Yahudi benda yang baik-baik diharamkan, tak dimakan. Dan dia menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal. Apa yang disebut oleh ulama dia kata halal, walaupun Allah Taala kata haram. Ulama dia kata haram, walaupun Allah Taala kata halal. Sebab tu di dalam surah At-Taubah kan, bila Adi bin Hatim At-Ta'i datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengok dia pakai salib. Rasulullah kata, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama mereka sebagai tuhan selain daripada Allah. Sebab apa? Dia ikut ulama bukan ikut kita. Adi bin Hatim marah, tak, kami tak ikut. Kami tak anggap ulama kami sebagai tuhan. Tak. Ulama kami kata halal lah, haram, kamu tak ikut Taurat Injil. Jadi kesimpulan tuan-tuan, sifat Nabi ini akhir zaman dia bawa suatu ajaran, suatu perundangan, suatu hukum hakam, suatu syariat, suatu hukum fiqh. Hak lama-lama tu dibuang. Hak berat, hak kena kikis tadi. Basuh tak boleh, tak sah, dia kena kikis. Susah Bani Israel ni, sesuai dengan kepala dia keras macam tu orang Israel. Yahudi Nasrani sesuai lah ajaran fiqh dia macam tu. Jadi dia ambil buang. Wa yadu'anhu wa yadu'u anhu israhum. Benda-benda hak berat itu dibuang. Wal aghlal allati kanat alaihim, belenggu yang mengikat mereka itu dirungkaikan. Hak jadi susah, jadi ketat, jadi payah. Ajaran Nabi Muhammad ini yassiru wa la tu'assiru. Yuridu billahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dalam Quran hadis cerita Islam itu ajarannya mudah dan senang. Jadi baru-baru ni ada seorang sahabat pemuda kita, bila dia ikut pengajian kita, dia kata dah lama dah duk dengar Islam ni mudah, Islam ni senang, tapi duk nak di sudut amalan ni jadi susah, dia kata. Bila belajar hadis pun nampak jadi senang. Memang diketengahkan duk cerita Islam mudah, Quran kata mudah, Nabi kata mudah, tapi tak nampak mudah tu. Bila dia duduk sekali dua dalam majlis ilmu ni, begitu mudahnya. Maknanya mudah ni bukan kita reka-reka sendiri. Benda yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis. Dia kata di sini, dalam hadis ayat tu tadi juga kata wa'azzaruhu, Nabi ini dimuliakan. Wa nasaruhu, kita kena hormati Nabi. Masa dia hidup, bagaimana cara penghormatan kepada Nabi? Masa dia mati, kita nak memuliakan Nabi macam mana? Wa nasaruhu, sebarkan hadis-hadis Nabi yang Nabi ajar kita tu, sebarkan. Bukan bila Nabi mati tanda kecintaan dan cara memuliakan Nabi ini pergi sumbah kubur Nabi. Sebab tu Saudi dia tutup
Sebab ramai di kalangan manusia ni cara nak menghormati Nabi, nak melahirkan kecintaan kasih kepada Nabi, sembah kubur Nabi. Tadi saya pergi dengan Cikgu Masri ada satu tempat. Ada kubur, dikatakan kubur cucu kepada Rasulullah, Zainab, cucu kepada Rasulullah. Dikatakan ada di Syria. Ada 2 orang individu, orang penting di Malaysia ni pergi cium sembah kubur. Kalau saya sebut 2 individu ni semua orang, tapi saya tak nak sebut ni. Cium kubur, dia pergi cium apa dia. Dia tonyok kepala dia kat batu nisan tu. Dan dia ada batu Karbala. Saya pergi jumpa IMT tadi, saat tadi dia ada urusan sekolah ni. Jumpa dia, dia cerita 2 individu ni. Pelajar sana tengok. Saya kata, kenapa tak ambil gambar? Masa tu tak teringat pun. Kalau ambil gambar malam ni saya nak tunjuk kat tuan-tuan. Siapa dia individu tu yang sembah kubur Zainab? Kubur Nabi tak suruh buat macam tu. Dia tonyok kepala dia. Khabar yang menceritakan dia ni Syiah mutawatir. Semua orang Nafi. Dia selalu jumpa Hizbullah, Hasan Nasrullah. Pergi Syria bukan buat apa? Pergi sembah kubur tu. Orang Melayu kita. Lepas ni tuan-tuan nak tahu, tanya Ustaz Tajuddin AMP. Siapa dia 2 orang individu tu? Kalau kita sebut pun kita takut nama dia. Jadi maknanya cara memuliakan Nabi, cucu Nabi tak setara kepada Nabi. Itu caranya menyebarkan hadis-hadis Nabi. Syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Dia kata, makna dia 2 tadi, makna kulit tadi. Sama ada kulit sendiri ataupun kulit pakaian yang dibuat daripada kulit. Yang tu dapat ramai ulama. Bukan kulit sendiri, baju yang dibuat daripada kulit. Huzaifah kata, lawaditu anna sahibakum, aku sukalah supaya sahabat kamu tu Abu Musa tadi. La yushaddidu hadha at-tashdid, janganlah keras sangat dalam masalah ni, tak payahlah sampai nak kencing dalam botol. Cuma jaga je. Kerana aku sendiri pernah melihat Rasulullah, aku masih teringat, aku bersama dengan Rasulullah ya tamasya, berjalan-jalan, kami berdua berjalan. Dia sampai ke tempat buang sampah di belakang dinding. Lalu dia kencing dalam keadaan berdiri. Dia tak kencing dalam botol. Walaupun dia takut air kencing tu percik ke dia balik, dia tak kencing dalam botol. Dia kencing macam biasa tetapi berdiri. Kama yaqumu ahadukum, sebagaimana orang lain berdiri lah. Sebagaimana salah seorang kamu berdiri, macam tu Rasulullah berdiri kencing. Bukan ada kaedah lain pula nak kencing kena berdiri macam ni kencing. Tak, macam orang lain juga. Lalu dia kencing, fattabastu minhu, aku beredar menjauhkan diri daripadanya, fa asyara ilayya, lalu dia mengisyaratkan kepada aku, fajitu, dia suruh datang dekat dengan aku, fa kuntu 'inda aqibihi, aku berdiri dekat dengan tumitnya hatta faragha, sehingga dia selesai kencing. Okey, terus. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد بن سعد بن إبراهيم بن نافع بن جبير بن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. وفي رواية ابن رمح مكان حين حتى Yang di atas tu kan, hatta faragha, hina faragha, yang tu je. Makna hadis tu sama hak di atas tu. Cuma ada perkataan baru, fa atba'ahu al-Mughirah, Rasulullah ikutnya, Mughirah ikutnya Rasulullah tadi ketika nak qada hajat bi idawatin. Ini pun dah kita jumpa di dalam Bukhari. Idawah satu bekas yang fiha, dalam idawah tersebut ma'un air. Itulah perkataan baru yang ada di dalam riwayat ke seterusnya. Okey, terus. وحدثناه محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد بهذا الاسناد وقال فغسل وجهه بيديه ومسح راسه ومسح على الخفين. Rasulullah basuh muka, tangan, kepala dan terus sapu di atas 2 kaki. Okey. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا بن احوص بن اشعث عن الاسد بن هلال بن المغيرة بن شعبة قال بين انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إدابة كانت معي فتوضأ ومسح على خفيه. Satu malam keluar Rasulullah tu aja, aku ikut dia. Lalu aku tuang pada dia air di dalam bekas tadi. Dia untuk ambil air sembahyang, lalu dia sapu atas 2 kaki. Okey, terus. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم بن مسروق بن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها
ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عنه فقضى حاجته ثم جاء وعلي جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يداه من كمها فضاقت عليه فأخذ يده من أسفلها فصبرت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. Okey, perkataan baru di sini. Famtalak maknanya beredar, tawara maknanya hilang daripada pandangan. Jubah Syam yang Taiqas selipik dua tangannya. Okey, terus. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى حدثنا الأعمش عن مسلم بن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداء فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما وغسل رأسه ومسح على خفيه ثم صلى به. Dia nak bawa keluar kot ni, lipat sempit, tarik ke bawah, basuh tangan. Sempit di bawah Rasulullah. Okey, terus. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا زكريا بن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة عن أبي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي معك ماء؟ قلت نعم فنزل عن راحلته فمشى حتى وارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإدارة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطيع أن يخرج ذراعين منها حتى أخرجه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه ومسى برأسه ثم آويت به نزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليه. Okey. Jadi dia ayah tadi, Muirah tadi dia nak apa? Fa'awai tu dia anza khufai, dia tunduk ahwai. Bila Rasulullah ambil sembahyang muka tangan kepala sampai nak basuh kaki, dia cuba nak pegang kaki Rasulullah nak basuh. Nak tolong buka khuf. Dia tak payah. Tinggalkan da'huma. Aku tadi pakai khuf ni dalam keadaan aku telah berwudu. Maknanya Rasulullah sapu dia tak tanggalkan khuf. Okey, terus. حدثني محمد بن حاتم حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عمر بن زاهد عن الشعبي عن عروة بن المغيرة به انه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال اني ادخلتهما طاهرتان. Muirah ni ayah dia membutuhkan Nabi SAW. Lepas Nabi pun beruduk dah ambil sembahyang. Dan Nabi SAW dia sapu di atas dua khuf. Dia kata, kerana aku ambil sembahyang ni tadi, aku pakai khuf tadi di dalam keadaan kedua-dua kaki aku bersih. Wallahu a'lam.